Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membentangkan satu presentation berkenaan dengan belasan video Ustaz Maisyid Rahman, seorang pendakwah terkenal yang berkaitan dengan makrifatullah. Presentation ini bagi memenuhi keperluan subjek IUE 4133, iaitu kajian ilmu tarikat, yang diajar oleh Al-Fadhil Ustaz Engku Ibrahim bin Engku Wazir. Saya sebagai wakil kumpulan akan membentangkan apa kefahaman saya terhadap isi kuliah yang disampaikan oleh Ustaz Maisyid Rahman ini, insyaAllah. Pertama sekali kita pergi pada beliau atau penceramah. Nama beliau ialah Ustaz Maisyid Rahman, atau mempunyai gelaran Tokku Pasir Gudang, kerana menetap dan mengajar di Pasir Gudang, Johor. Tarikh lahir ialah pada 5 Mei 1975, berasal daripada Bukit Catak, Dungun, Terengganu. Latar belakang pendidikan berasal dari Sekolah Kebangsaan Pusat Dungun, kemudian beralih peringkat menengah di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin. Kemudian meneruskan pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang Syariah Islamiyah, dan menyambung peringkat master di UIA dan juga peringkat PhD di sana juga. Ustaz Maisyid Rahman bertugas sebagai guru agama dan pendakwah bebas. Mempunyai beberapa karya, antaranya yang kami dapat cari ialah mengenali dosa-dosa besar dan juga risalah buat mereka yang mencari petunjuk Allah SWT. Jadi kita balik kepada metodologi kuliah yang disampaikan oleh Ustaz Maisyid Rahman. Sebelum tu, kuliah ni telah disampaikan oleh beliau selepas, saya fikir selepas waktu solat, sama ada subuh atau maghrib, pada 12 Jun 2012 di Surau Al-Kausar, Taman Rinting Masai, Pasir Gudang, Johor Bahru. Okey, metodologi kuliah. Pertama, beliau menyampaikan kuliah dengan ringkas dan padat, iaitu beliau mengemukakan syarahan berdasarkan matan teks daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baca kalam Syekh dan kemudian syarah. Kemudian yang kami dapat cari ialah metodologi beliau memberi contoh-contoh semasa dalam kuliah yang disampaikan oleh beliau ini. Itu contoh yang berlaku dalam masyarakat secara umum. Kemudian yang ketiga, beliau sentiasa menjaga sensitiviti masyarakat berdasarkan video ni lah. Tidak beliau ni menunjukkan secara khusus jika ada sebarang teguran terhadap fenomena ataupun masalah yang berlaku di dalam masyarakat kita.
isi kandungan kuliah, iaitu yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai ulam, asuh dirimu untuk mengenali Allah SWT, kerana yang demikian itu pokok segala kebaikan. Jika engkau memperbanyakkan ketaatan kepada Allah, nanti dia, yakni Allah SWT, akan mengurniakanmu kemakrifatan kepadanya. Menurut Ustaz Izz Rahman, terdapat cara-cara untuk mendapat makrifat Allah SWT, iaitu dengan ilmu. Kerana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama, itu orang-orang yang takut kepada Allah ialah para alim ulama. Macam mana tak takut kalau tak kenal? Itu kata makrifat Allah, antara cara mendapat makrifat Allah SWT. Kemudian yang kedua, memperbanyakkan kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Bila melakukan banyak kebaikan, ketaatan, ibadat kepada Allah SWT, hati akan menjadi tenang dan dipermudahkan untuk mencapai dan mendekati, mengenali dan lebih patuh pada arahan Allah SWT. Menurut Ustaz Manis Rahman, apabila dua perkara ini ada, semakin bertambah dua benda ni, maka semakinlah bertambah makrifat seorang hamba kepada Allah SWT. Namun jika tiada kedua ni, iaitu seseorang tidak ada ilmu, tidak beramal ilmu, dan tidak taat, maupun tidak taat kepada Allah SWT, bukanlah bermaksud tiada makrifat Allah langsung dalam diri seorang hamba itu. Tetapi makrifat itu ada, menjadi hujah ke atas dirinya pada hari kiamat. Sebagaimana dalam Quran ada menyebutkan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah Tuhan bukan Tuhan, adakah aku ni bukan Tuhan kamu? Mereka mengatakan, bahkan kami telah menyaksikannya. Kemudian slide seterusnya, perkataan yang dicarahkan oleh Ustaz Manis Rahman ialah, wahai ulam, tiada sesuatu yang engkau dapat daripada Allah SWT dengan bernifak, berpasih lidah, bertutur petah, memurnikan wajah, memakai pakaian yang bertampal 1000 belah, bertangis-tangisan di mata membasah. Semua itu adalah dayaan nafsumu dan syaitanmu serta syirikmu dengan manusia kerana hendak memperoleh dunia. Okay, kita tengok apa maksudnya. Ustaz Mansur Rahman mengatakan bahawa tidak berguna jika ibadat seperti menyampaikan ilmu, berpuasa dan mengalirkan air mata jika disertai dengan niat untuk orang katakan sebagai berilmu, zuhud dan taat. Tidak berguna amalan jika niat itu tidak suci, murni kerana Allah SWT, hanya kerana mengharapkan redha manusia. Cerita tentang air mata ni, Ustaz Manis Rahman telah memetik satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, iaitu yang berbunyi, faqad ruwiya an Tirmizi wa hasanahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ainani la tamassu muha an-nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, iaitu satu, mata yang menangis kerana takut pada Allah SWT, dan kemudian kedua, mata yang berjaga di medan perang kerana Allah Ta'ala. Disebutkan oleh Hasan Basri bahawa lebih suka jika menangis di dalam rumah kerana memelihara sifat hati daripada rosak. Seorang hamba Allah SWT itu tidak mencari redha Allah, redha manusia. Sebaliknya, dia mencari redha Allah SWT. Ini bertentangan dengan sifat nafsi, iaitu mencari kedudukan di sisi manusia. Abu Hasan Asy-Syazili mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa ialah mereka yang
bercakap supaya Allah benarkan ucapan mereka itu, bertepatan dengan apa yang dikehendaki Allah. Bukannya bercakap supaya manusia membenarkan apa yang mereka cakap. Okey, kemudian matan yang ketiga, sesudah berbicara kepada manusia, hendaklah engkau hinakan dirimu dengan sembunyikan perkaramu dan lazimkan kelakuanmu seperti itu, sehingga dikatakan kepadamu, sekarang berbicaralah dengan nikmat Tuhanmu. Menurut Ustaz Maisy Rahman, maksudnya ialah janganlah mudah mengangkat diri sebelum tiba waktunya. Jangan berasa segah dan seronok dipanggil ustaz jika masih belum layak untuk mendudukinya. Ini berdasarkan, kalau kita tengok kajian teks yang pernah belajar, syarah Ibnu Hikam, syarah Ibnu Athaillah, syarah Hikam di Ibnu Athaillah, ada satu matan mengatakan, idfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan lam yaktim tajuhu. Tanamlah kewujudan engkau di bumi yang tidak dikenali. Apa yang tumbuh jika tidak daripada apa yang tidak ditanam, tidak akan sempurna hasilnya. Jika tengok dalam tradisi ulama Nusantara, mereka ni tidak membuka pondok ataupun dikenali sebagai ribat, madrasah dan sebagainya, jika belum dibenarkan oleh guru-guru mereka untuk melakukannya. Dalam sejarah pun ada Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana, tidak bercakap, tidak menjelaskan kepada manusia apabila telah diutuskan oleh Nabi Daud AS oleh Allah SWT. Ustaz Maisy Rahman juga mengatakan bahawa belajar secara bertalaki itu lebih utama, kerana memelihara ada ilmu dan menambah keberkatan majlis ilmu. Mungkin ada yang mengatakan maklumatnya sama, tapi dari segi keberkatan ia adalah lebih utama, kerana kalau belajar secara bertalaki biasanya dengan berwuduk, berpakaian muta'arat. Sebaliknya jika belajar secara tidak bertalaki, tidak berhadapan, jarang sekali orang melihara adab-adab untuk ilmu. Boleh jadi tengah belajar tu tak pakai baju pun, juga sambil makan dan sebagainya. Setiap pemberian daripada Allah sama ada bentuk karamah atau kelebihan, ianya bukanlah satu anugerah, tapi ujian kepada hamba tersebut. Suatu anugerah akan datang selepas ujian, manakala anugerah ialah apa yang Allah beri pada hambanya, dan dengan anugerah tersebut tidak mengurangkan hubungan dengan Allah, malah lebih mendekat kepada Allah. Kita tak boleh mengatakan bahawa kita dapat anugerah secara suka-suka. Sebaliknya lebih eloknya kita berhati-hati dalam masalah karamah. Ustaz Maisy Rahman menyebutkan satu kisah tentang Syam'un, seorang abid, seorang mujahid dan abid di zaman Bani Israel, yang mana beliau ni seringkali dibukakan hijab dan pintu karamah, akan tetapi beliau sering menafikan perkara itu dan menganggapnya sebagai talbis iblis. Taklah beliau ni laju saja mengatakan, ni karamah untuk adik aku, karamah untuk dia aku. Sebagian orang mengatakan contohnya beliau sering mendapat rezeki, dan ini adalah keberkatan, kelebihan dari Allah, oleh Allah SWT. Tapi perlu diperhatikan juga, jika rezeki dan kelebihan itu dia ada, tapi tidak menjadikan dia ni semakin dekat kepada Allah SWT, itu masih tidak boleh dikatakan sebagai karamah. Sebaliknya mungkin saja boleh jadi istidraj dan talbis iblis untuk seseorang hamba.
Oleh itu kena berhati-hati dalam masalah anugerah rezeki dan keberahan yang diberikan oleh Allah SWT. Berdasarkan dengan kesimpulan, makrifat Allah akan diberikan kepada hamba-Nya yang mentaatinya dan tidak taat, supaya menjadi yang tak taat pun dapat makrifat Allah, tapi untuk jadikan sebagai hujah di akhirat kelak. Untuk mencapai makrifat Allah, seorang hamba perlu menjauhi segala sifat-sifat mazmumah seperti munafik, sombong, riak, ujub, mengumpat dan lain-lain. Ketiga, makrifat Allah boleh diperolehi melalui ilmu, pengetahuan dan memperbanyakkan kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Keempat, seseorang yang mempunyai sifat menipu dan munafik dalam dirinya tidak mempunyai apa-apa nilai di sisi Allah SWT. Yang kelima, tidak seharusnya seseorang tu mengangkat diri ke peringkat tinggi, melainkan sudah mendapat keizinan daripada gurunya sendiri, semakin mana yang dikatakan tadi lah. Keenam, sesuatu kelebihan atau karamah yang diperolehi seperti kenaikan pangkat bukanlah satu anugerah jika kelebihan itu menjadikan seseorang hamba itu lebih jauh daripada Allah SWT. Itu sajalah saya dapat sampaikan. Katafi bihadzal qadar. Segala apa yang baik dan benar datang daripada Allah SWT, dan segala yang lemah tu boleh jadi daripada kelemahan kami dan saya sendiri. InsyaAllah semoga bersua dari masa. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.